Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Rajak Tospa. Apa khabar semua? Khabar ke khabar? Kan kalau cakap sangat lorak Melaka ni kan nanti kan ada yang kena maki. Okay, so minta maaf lah pasal dah lama tak buat video kan. Busy, walaupun bekerja kat rumah masih busy. Busynya terlebih pasal kat rumah ada anak-anak. Lepas tu dengan anak-anaknya nak sekolah, walaupun tadika pun sekarang dah online bukan macam dulu. Lepas tu dengan baby lagi, orang kata sekarang kerja tu kena buat multitask dengan nak kerja online, dengan nak online, dengan baby nak susu, macam-macam cerita dia. So hari ni baru ada kelapangan sikit lah nak buat video. Itu pun pasal kita kat rumah je ni, tak boleh nak pergi mana. Pasal kononnya kita akur kepada arahan lah, suruh duduk rumah. So kita pun duduklah rumah. Walaupun sebenarnya lockdown ke PKP yang tipu-tipu ni tak ada manfaat apa-apa pun. Terus sekarang saya cakap tak ada manfaat benda pun. Sama je, dah 3 minggu, bukan seminggu, bukan 2 minggu, dah 3 minggu lah. Kes sama je, tak ada turun apa-apa pun. Kereta pun banyak atas jalan, kilang-kilang pun buka. Hari-hari tengok berita kluster kerja banyak, bukannya menurun, sama je. So tak tahulah, kita kalau sembang pasal politik, sembang pasal kerajaan ni memang tak habis. Kita sembang pasal kereta dah betul lah. Tujuan kita buat video hari ni kan, biasa kalau orang nak jual barang dia akan letak gambar kan dalam Facebook ke, mudah ke. Allah Akbar, licin mat. Supaya tak jatuh. Okey, sambung tadi mana? Okey, tadi kita cakap kalau biasa orang nak jual barang dia akan letak gambar kat dalam Facebook ke, mudah ke. Lepas tu dia akan list-listkan lah apa senang-senang barang yang ada dalam barang tu lah. Jadi dengan ini saya duka cita memaklumkan bahawa G34G adalah untuk dijual. Okay, setelah ditambah tolak, dibahagi darab semua, dah tanya rumah, dah tanya kawan-kawan, dah tanya sahabat andai, semualah saya dah tanya. Okay, jadi inilah satu-satunya cara yang terbaik untuk saya meneruskan kehidupan saya di zaman lockdown tipu-tipu ni lah. Okay. So dalam hidup, dalam perjalanan hidup, kalau kita sanggup melepaskan sesuatu yang kita sayang, maksudnya kita dah bersedia untuk meneruskan perjuangan dalam kehidupan. So saya percaya insya-Allah nanti satu masa akan datang ada rezeki lagi besar untuk saya. Okay, menunggu di masa akan datang lah. Jadi hari ni kita nak buat tour sikit pasal kereta ni lah. Okay. Mulanya RT4 dalam hidup saya ni memang tak dinafikan, bermula daripada cerita Too Fast Too Furious. Time tu lah pertama kali saya nampak RT4 lah. Okay, walaupun kereta tu dalam cerita tu masih abang, okay. Dengan colour silver, body stripe biru sebesar alam, lampu neon, nose dan macam-macam lah lagi yang tak sepatutnya ada dalam kereta tu. Tapi time tu saya rasa macam wah, ini cantik lah. Time tu memang cantik gila lah. Time tu 2003, umur saya berapa lah? 13 tahun, Form 1. Form 1. Okay. Memang time tu lah dah tanam niat macam inilah nak belilah, rasa berminat, rasa nak, kalau kata ada rezeki nanti R34 lah nak beli. Alhamdulillah berjaya. Okay, start memiliki R34 ni tahun 2019 bulan 12 sampai ke hari ni mungkin dalam 1 tahun lebih lah saya baru merasa kereta ni. Walaupun jodohnya tak panjang, tapi saya percaya kalau insya-Allah dengan keputusan saya buat ni mungkin saya dah boleh dapat yang lebih baik lah. Okay. Mimpian nak memiliki R34 ni dah lama. Dari mula-mula saya pakai kereta R34 ni adalah kereta yang ketujuh saya. Ketujuh untuk sport car lah, ketujuh selepas R35 dan Subaru. Okay, semua tu saya jual demi R34 ni lah. Okay, macam-macam lah dia punya
pahit, getir, susah senangnya, bertukar lumus lah orang kata. Saya kerja siang malam untuk mengejar cita-cita saya dalam bahagian motorsport. R34 GTR lah saya punya life goal orang kata. Tapi tak apa, macam saya cakap tadi, benda ni dah nekat dan orang kata ada sedikit emosi sebab saya dah curahkan macam-macam dekat kereta ni. Compare tu R35 dengan Subaru, lebih saya bagi kat kereta ni. Tapi tak apalah, mungkin rezeki pada orang yang membelinya. Okay, sebab saya buat kereta ni dengan penuh kasih dan sayang. Alright, so sampai masa kita go through kereta ni, kita tengok keliling dulu. Alright. So okey, untuk bahagian depan macam korang perasan, okey, dia dah tukar lah. Ini rupa yang sekarang ni. Kalau korang nak tahu, okey, inilah rupa kereta saya masa mula saya dapat dulu tahun 2019 bulan 12. Okey, totally stock, bonnet, bumper, sport rim, semuanya standard kilang, standard gaban. Itulah rupa kereta asal saya dan memang itulah rupa, kalau kau cari Google pun stock condition GTR macam itulah rupa dia. Dan inilah rupa kereta ni sekarang. Okay, first thing first, saya dah tukarkan bonnet Nismo Z-Tune style. Okay, ini bonnet dia. Okay, lepas tu saya tukar lampu. Okay, headlight, saya masukkan headlight baru. Okay, macam korang, kalau korang follow video mekanika, video galeri kereta, okay, saya dah bagi tahu kenapa saya tukar. Lampu sebelum ni dah tak elok, kusam. Yang paling penting sebab dia dah crack dalam, so tak boleh nak repair. So saya cari lampu baru. Dan bumper S-Tune. Okay, ni bumper S-Tune. Bumper S-Tune ni saya tukar original, dalam ada tag apa semua. So untuk saya punya pendapat lah, kalau ditengokkan dengan luar negara pun memang kebanyakannya orang pakai bumper S-Tune ni lah. Nampak lagi cantik daripada Z-Tune. Okay. Okay, dia ada diffuser, dia ada lips. Lepas tu saya dah tukarkan frame plate Nismo ni. Okay, frame plate Nismo original carbon fiber. Okay, lepas tu dengan intercooler Nismo pun dah tukar. Intercooler Nismo, gold emblem GTR. Benda ni memang harga dia makin melampau, makin mengaut. So beruntunglah owner baru, semuanya dah siap. Okay, lagi apa bahagian depan? Okay, bahagian depan dah tak ada. Kita pergi ke bahagian sisi pula. Kereta ni bagi saya tak ada cacat celah dia lah. Alright. Okay, so bahagian tepi. Okay, bahagian tepi kita cerita rim, tayar, caliper dengan suspension. Okay, so saya pakai LMG T4. Okay, spek dia 10.5 JJ, offset 15. So rim ni size 18 inci. Jadi saya pakai tayar Hankook Hankook RS4. RS4. Okay, size dia 265, 35, 18. Okay, tu untuk spek rim dengan tayar. Lepas tu kita cerita pasal BBK. Saya gunakan Elken. Okay, Elken ni memang dikeluarkan khas untuk R34, plug and play. Bracket semua dah siap, tak ada custom semua. So 6 port belakang, depan 4 port. Dan suspension pula, sekarang ni nak tunjuk celah pun tak nampak. Nanti saya tunjuk receipt. Saya gunakan TN monoblock. Okay, monoblock ni maksudnya sub dia lagi besar dan lagi keras lah. Tapi jangan risau pasal benda ni soft hard, boleh adjust, benda boleh sembang. Okey, lagi saya menggunakan laknat Nismo. Okey, Nismo ni pun laknat ni pun saya beli baru, direct order daripada Jepun. Dan sedetail-detailnya saya pergi sampai valve. Valve ni pun saya beli Nismo punya. Tahulah korang boleh nampak ke tak boleh nampak. Okey, dan lagi nak cerita, dalam ni ada daun pisang, orang panggil. Nampak ni terkeluar sikit ni. Daun pisang ni pun saya beli baru. Okey. Pasal masa saya dapat kereta ni, daun pisang ni tak ada. Dan Afkat pun tak ada jual. Kawan-kawan yang ada, yang main pun tak ada jual. So saya beli baru. Okey. Kereta ni adalah pertama kalinya saya tahu yang daun pisang ni bukan sekeping. Untuk kereta ni, daun pisang ni ada dua keping, dua part. Satu kat setengah, satu lagi pada depan sampai ke bawah lips ni. Okey. 1,500. Daun pisang saja untuk sebelah 3,000. Tapi itulah harga dia. Nak main R34, itulah harga dia. Okey, so kita dah sembang pasal bahagian depan, kita sembang pasal tepi ni pula. Okey, saya lupa. Ini sebelum cerita pasal ni, saya cerita pasal wrinkle depan ni pula. Terlepas.
Okey, ini ala wrinkle light daripada Nismo. Ada Nissan Motorsport Nismo. Okey, dia ada dua wrinkle light, wrinkle lamp ni. Dia ada clear dengan smoke. So smoke biasanya orang buat smoke lah. Cantik sikit kan. Tak adalah nampak standard sangat. Okey, ni pun harga dia sepasang dulu. Sekarang dalam 6-700 kat benda lah ni. Okey, so signal tadi pun saya ambil yang sama. Okey, ambil sama, dia smoke juga. Smoke ini pun dalam 4-500 kot sepasang. Ni ada tulis shop Nissan dalam ni. Nampak tak? Tak nampak sangat kot. Dan emblem GT Ori. Okey, settle bak depan, settle bak tepi. Okey, kita cerita pasal ni. Ini semua orang tahulah. Okey, side mirror Ganado untuk BNR 34 ni memang harga makin mengaut, makin meminta makian lah orang kata. Mostly model-model JDM semua ada keluarkan Ganado ada keluarkan side mirror ni. Tapi sebabkan harga BNR 34 ni dah mencanak, sama naik harga barang. Last kali saya pasang auction dia lah 15,000 tak salah saya sepasang. Itulah harga dia. Jadi okey, lain untuk bahagian tepi apa lagi? Okey, ni ini carbon pula. Ini pillar garnish. Okey, masa saya cat kereta ni, saya buka lah semua saya buka. Daripada cermin depan, belakang semua saya buka. Okey, getah saya tukar getah baru. Sebabkan cermin ni saya dah buka, alang-alang nak pasang balik saya tukar getah baru. So getah sangat lembut. Pasang pun kemas, tak ada. Sebab apa? Antara salah satu kenapa saya nak buka cermin ni, pasal kita nak tahu, tengok body bawah dia ni ada karat ke tidak. Sebab takut getah-getah sebelum ni dia pasal tak kemasan, air bertakung ke apa. So alhamdulillah. Okey, getah baru. Getah baru. Ni pun ori, ada tulis Nissan sini. Alright, lagi. Okey, lepas tu ini pun. Okey, ini saya beli, saya tak ingat dah apa panggil nama dia, tapi saya beli ni dulu 1,500 sebelah. Macam saya cakap tadi, saya cat, saya buka semua. Ini pun baru. Alright, so bila dah cat tu, masa saya pasang on the way balik daripada ambil kereta ni kat kedai cat, benda ni tertanggal tertanggal. Time tu bawa tak laju pun, 120 kot. 120 dekat max, tak tahu tercabut mat. Bila tengok, rupanya dia punya bracket, tak tahulah kedai cat tu pasang tak betul ke apa benda, ataupun dia buka tak betul. Benda ni bracket dia dah patah. So saya terpaksa spend lebih kurang 900 kat 1,000 ke benda lah ni sepasang. Benda ni tak jual satu dia jual sepasang. So satu rosak pun kau kena beli dua-dua belah. So belilah keluar dekat 1,000. Pasang balik benda lah ni. Okey, so ala-ala nak beli ni, order sekali dengan carbon pillar garnish ni lah. Okey, ni original ni semua. Okey, carbon pillar garnish. Sekarang pun masih harga maintain 1,000 untuk sepasang. Alright. Lepas tu cermin belakang segitiga ni pun saya beli baru. Okey, sebab bila cat tu, kan saya cakap saya buka cermin kan. So saya buka, dia punya getah-getah tepi ni sebenarnya dah keras. Yang sebelum ni dia dah keras, bila buka tu dah pecah-pecah. So alang-alang nak mengemaskan kereta ni, saya pun order lah ni baru. Ori Nissan. Okey, nampak. So tak ada cacat celah dia kat sini. Semuanya getah ni masih cantik. Kemas saja. Okey. So lepas tu kita pergi ke belakang pula. Belakang pun sama dengan rim depan. Kalau pakai depan lain, belakang lain pun pelik kan. So belakang pun masih LNGT4. Aircon 4 port. Menggunakan nut Nismo dengan valve Nismo lah. Okey. Oh lupa, sekejap. Kita pergi kat tangki minyak. Korang mesti tak pernah, saya pun tak pernah tunjuk kat dalam video saya sebelum ni. Sekejap Sampai dalam ni pun saya beli Nismo Nismo nampak. Sampai tak dia punya taksub tu sampai ke dalam ni Nismo. So lagi getah belakang pun sama macam yang tepi-tepi dengan yang depan pun getah baru. Getah baru, orang kata macam barulah kereta ni saya buat, senang cerita macam barulah. Semuanya saya masa buka tu memang kecil habis. Okey, so kita cerita pasal spoiler. Okey, ini semua wing flap. Okey. Asalnya carbon ni datang dengan dry carbon.
Okey, tapi untuk bagi dia matching saya letak leka lah. Okey. Saya nak bagi matching dengan saya punya spoiler stand. Okey. Spoiler stand ni saya beli aftermarket RM3,500. Sekarang mungkin dah naik kot pasal pun dah tak keluar production tak silap saya. Okey. So itulah saya bagi dia matching. Kenapa saya tukar spoiler stand ni pasal asal punya kaki spoiler ni pendek je. So bila driving tu, bila tengok rear view mirror, dia mengganggu tau. Spoiler ni mengganggu sebab dia rendah. So saya tak nampak belakang. Jadi alang-alang nak tukar tu saya cari yang cantik sikit lah, pakailah carbon. Okay. Memandangkan kita cerita pasal spoiler ni, kalau salah satu nak tengok macam mana spoiler auto ori ke tidak, dia ada ni. Kau tengok ni dekat tempat tahan wing flap ni, dia ada macam cover tau. Macam plastik hitam. Bukannya, dia bukan bersambung sekali dengan sini. Dia asing. Ni salah satu nak tengok spoiler GTR tu ori tak ori. Korang boleh check. So kat tepi ni pun boleh adjust. Sini pun boleh adjust. Bukan dia mati kalau yang kopi ni kalau boleh nampak benda tu dia dah mati kan. Sebab dia mall semua terus sekali dia tak asing kan. Itu antara salah satu nak tunjuk nak tengok macam mana beza spoiler ori dengan tak ori. Okey, so inilah rupa belakang kereta saya. Ni semua tail light. Okey. Ni semua tail light. Tail light ni pun harga makin Yahudi Makin Yahudi, makin mencanak-canak. Tak ada beza apa pun, cuma ada LED je lah dalam ni. Lepas tu sama gold emblem. Alright. Ada reverse camera supaya korang nanti reverse tak adalah tersorok dekat belakang ni pasal kereta ni rendah. So at least korang boleh nampak view yang clear lah kalau korang tak suka tengok rear view mirror ni. Okay, belakang pun sama menggunakan ni semua frame plate. Okay, ada exhaust shield carbon. Lepas tu exhaust saya gunakan HKS High Power Silent. Okay, cerita pasal exhaust ni. Okay, exhaust ni asalnya memang senyap, tapi nak ditambahkan lagi senyap dia. Itu hari saya naik hoist dekat bengkel awal, baru saya perasan, sebab sebelum ni saya tak pernah naik hoist kereta ni. Baru saya perasan sebenarnya kereta ni exhaust dia tukar daripada tengah sampai belakang je. Okay, daripada tengah sampai belakang saja exhaust yang ditukar. Daripada wide pipe sampai ke depan tu, down pipe apa semua, totally stop. Totally stop. Sebab tu exhaust kereta ni memang bisu lah orang kata. Tekan minyak baru dia ada mengaum. Kalau idle memang macam tak ada exhaust. Alright. So ini fog lamp. Okay. Ini reverse lamp. Okay, satu jangan kau pelik kenapa reverse dia lampu keluar sebelah je. Pasal sebelah je memang dicipta untuk sebelah. Sebelah ni fog lamp. Dia takkan keluar dua biji. Alright, lagi semuanya okey. Nissan ni semua cantik lagi. Alright, so basically untuk luar kita dah cover. Okay, untuk luar kita dah cover. Apa lagi saya terlepas pandang? Rasa tak ada apa kot. Kita tengok bahagian interior pula lah. Okay. Okay, so inilah interior kereta saya. Okay, airbag GTR. So kalau siapa yang pernah tengok saya punya video sebelum ni, saya dah restore balik interior. Okay, steering saya dah balut balik. Memang dah tak ada pecah-pecah. Sedap grip, sedap lah puas hati. Okay, lepas tu meter cluster ni semua masih berfungsi sepenuhnya. Alhamdulillah. MFD pun ni semua kejap lagi saya tunjuk. Okay, apa beza dia. Lepas tu okay, ni panel. Panel ni kalau korang perasan dia color silver. Okay, untuk GTR Series 1 dia punya panel ni sepatutnya color gold. Yang color silver ni untuk Series 2 ke atas. Jadi saya dah tukar Series 2 sebab dia nampak lagi cantik lah kat mata saya, lagi cantik. Okay, saya dah tukar daripada gold ke silver. Saya tukar ni baru. Ini baru dengan ni. Dia 3 pieces lah. Okay, so untuk bahagian sini, untuk bahagian konsol gear ni dia datang one set. Dia datang sekali dengan soket ni. Okay, original ni datang daripada Nissan ni, bukan kedai abang punya. Ni original Nissan punya dengan cover ni. Leather ni pun original Nissan punya. Memang dia datang one set dengan panel ni. Lepas tu saya beli gear knob baru. Okay, tombol baru. So boleh nampak tak ada kopek, tak ada cala, tak ada apa. Okay, dia punya GTR ni pun masih elok paint dia. Okay, so ni saya dah re-wrap balik. Sedap. Itu hari sebelum ni dia punya leather dah pecah-pecah, dah sobek-sobek lah.
Cover ni pun dah baru. Okay, armrest pun semua dah kemas. Alright, so inilah rupa seat saya. Okay, design ni inspired by M-Spec punya leather seat lah. Okay, dia punya fitting okay, dia punya stitching okay. Alright, so kita tengok dulu dekat apa ni, MFD Sekejap saya cari kunci. Okay, kunci pun kunci GTR. Okay, bukan kunci Proton. Okay, Nismo. Nampak kalau GTR biasa keluar GTR je. Kalau Nismo ni dah tambah Nismo. So Nismo ni dia punya sensor ada 7. Okay, so kalau mana kaki-kaki Ocean tu korang boleh survey dekat dalam Ocean sekarang, MFD Nismo system ni dekat 50,000 dah. Bermula daripada harga 45 sampai 50,000 harga dia. Makin Yahudi guys. Okay, alright, saya punya door trim pun masih elok, tak ada pecah, tak ada apa. Okay, kalau boleh tengok. Lepas tu power window semua function, lock semua function. Ni controller untuk side mirror pun semua elok, tak ada masalah. Tak ada cacat celah dia. Okay, so okay, ini rupa seat driver. Elok, tak ada masalah. Seat belt pun tukar baru tu hari, buat sekali depan belakang semua tukar baru. Okay, sekejap saya tunjuk. Okay, ni rupa seat belakang. Seat belt semua tukar baru, kemas, cantik. Okay, so selain daripada tu, untuk pengaturan getah pintu ni pun saya tukar baru. Okay, korang boleh nampak demi ketebalan dia. Compare yang sebelum ni nipis. Kenapa saya tukar benda ni? Pasal masa saya dapat dulu, saya bawa 100 km ke atas pun dia dah bunyi angin. Sebab bila angin tu dia masuk ikut sini, so dia bunyi tu dengan sampai dalam. So saya tukar. Ni berapa ada, saya tak ingat lah berapa dekat 1,000 juga kot sebelah ni. Sebab yang peningnya Nissan dengan Nismo ni, dia jual semua asing, dia tak jual pair. Kalau yang bagusnya orang boleh beli sebelah-sebelah lah. Tapi kalau nak pakai dua-dua belah, memang kena beli satu-satu lah. Alright, ni saya tukar. Getah ni saya tukar. Lepas tu getah ni saya tukar. Tak ada masalah. Okey, kicking plate GTR baru. Okey, baru. Buat plastik pun dah ada lagi ni. Tak buka lagi plastik dia. Masa saya dapat ni, saya punya kicking plate ni tu air pecah. Masa saya dapat kereta ni memang dia dah pecah. Sebab kereta ni rendah. So mungkin owner sebelum ni nak keluar, dia terpaksa tekan benda lah ni sampai pecah. Lepas tu yang lama punya, dia punya pin dalam ni dah tak nampak lah. Dia dah hilang pin dia ni. So sebab tu saya tukar baru. Kiri kanan saya tukar baru. Lepas tu kapet ori. Kapet ori GTR. Alright. Okay, untuk interior kita sambung sikit. Okay, kenapa saya buat seat saya macam ni? Ni inspired by seat leather M-Spec. Korang boleh google seat leather M-Spec sebenarnya rupa dia macam mana. Dan dalam bumbung asal ni patutnya colour kelabu putih coklat-coklat gitu lah. Tapi ni dalam pun saya dah buat hitam supaya kereta ni nampak kemas lah. Sebab kalau putih tu kan, kalau sebab kereta lama, lepas tu dia tak ada jual baru. So nak bagi dia sentiasa bersih tu susah. Sebab kalau kita hantar workshop, nanti kena minyak lah apalah kan. So alang-alang tu saya buat pendekatan, kita tukar hitam. Dengan pilih-pilih semua kita hitamkan. Barulah nampak kemas macam ni, nampak? Alright, nice. Lagi apa lagi? Lain tak ada apa kot. Kita pergi ke bahagian bonet belakang pula lah. Okay, so ni dia punya lever. Okay, kalau nak minyak tekan, kalau nak bonet tarik lah. So tengok bonet pula. Bergegau. Exober komen padu lagi. Alright. Okay, so minyak saya pakai Lucas. Okay, saya pakai minyak Lucas ni. So kalau siapa yang beli kereta saya ni, sambung je lah pakai minyak ni. Minyak ni memang tip top malah top. Sekejap saya bawa keluar dulu barang. Okay, ada ni kotak link tu hari saya pakai. Nanti ni kita sembang dekat bahagian enjin. Lepas tu ni nombor plate lama. Sebelum ni belakang tak pakai frame plate, so tampal gitu je lah.
Bila dia pakai frame plate ni, saiz nombor plate tak sama. Ni apa? Receipt. Ni receipt masa tune tu hari tu. Tengok. Kalau ikutkan total dia berapa tu? 9,000 mat. Ni okey, ni barang daripada Japan tu hari saya beli. Apa benda? Ni door hinge. Apa door hinge tu? Okey, saya tunjuk. Door hinge tu dekat sini. Benar lah ni. Okey, sambung tadi. Door hinge ni, okey. So door hinge ni function dia lah untuk lock pintu kita bila dia buka Okay, so masa saya dapat kereta ni tu hari dia dah tak boleh nak tahan macam ni pun. Bila buka je dia akan tutup balik sebab dia dah tak boleh lock. So ni yang sekarang ni saya pakai R35 punya door hinge yang mana dia 3 step lah. Daripada tutup ni kita boleh buka. 1, right? Dia boleh stay situ. 1. Okay, 2. Okay, dan 3. So dia boleh maintain stay lah. Tak adalah korang leceh nak keluar masuk kan. Nak kena tahan aja pintu ni. Nanti lama-lama rosak geber pintu ni. Alright, so ini rupa bonet belakang. Dia tak sedalam macam R35, tapi dia punya ni lagi luas lah. Macam R35 dulu dia bonet dia punya bibir tu kecil je, tapi dia dalam. Okay, so ni bonet R34. Okay, ni kapet. Kita buka dulu kapet. Alright, polystyrene semua masih ada. Okay, tools semua masih ada. Cuma dia dah berkarat lah. Ini pun kita tak guna, mana tak guna pun. Alright, so dalam ni ada tire spare lagi. Okay, tire spare masih ada. Okay, inilah underneath bawah polystyrene tu. Okay, body semua alright. Tak ada cacat celah, tak ada kemit, tak ada ketuk, tak ada apa. Okay, semuanya okey. Alright. Ni strengthen bar. Okey, 34 ada benda lah ni. Strengthen bar. Okey. Dengan spare tire. Spare tire ni tak tahu function lagi ke tidak ni. Komen keras lagi macam tayar kereta sorong bai. Ni rare lah, kereta lain tak ada. DVD navigation system. Kau ada? Okey, lepas tu dalam ni dia punya jack masih wujud lagi Jack dia masih wujud lagi, ada dalam simpanan. Okey, lepas tu bateri. Okey, kalau masalah kereta ni bateri nak jam kau jangan buka bonet depan kau buka bonet belakang. Kena gelak je lagi yang. Ya Allah. Kapet ni pun. Selak sini je lah. Tu bateri. Nak juga buka tak puas hati. Okey, jumpa pun. Ni bateri Bateri kat belakang. Kau jangan sesekali tunjuk pandai nak jam kereta buka bonet depan. Alright. Okay, so macam tadi luar semua dah cerita, dalam pun dah cerita. Apa lagi saya terlepas? Saya tak ada terlepas kot. Getah pun dah cerita. Seat dah cerita. Apa okay, pedal semua dah besi. Series tu kat atas punya. Lain tak ada apa lah kot. Cat pun tak ada apa nak cerita. Okay, kita Allah tutup pintu buat apa. Okay, so kita dah habis cerita pasal interior. Dah habis cerita pasal exterior. Kita cerita pasal engine pula. Okay, basically engine ni tak ada buat apa pun. Sebab plan saya, korang tengok langit dulu. Sangkutkan tiang ni jap. Okay, basically hanya tak ada buat apa pun. Sebab plan saya untuk kereta ni tu hari asalnya first buat exterior dulu, complete exterior bagi sempurna. Lepas tu baru beralih ke interior. So saya masih dalam orang kata flow yang betul lah apa yang saya rancang tu hari. Exterior dah siap, then saya masuk ke interior. Interior pun dah siap, tak ada cacat, tak ada apa, dah cantik. Lepas tu kononnya lepas siap semua saya nak buat engine lah. Tapi itulah orang kata kita manusia hanya mampu merancang, Allah yang menentukan. Jadi apa yang saya sempat buat ialah saya masukkan link management ECU, okay, untuk bagi kereta ni lebih lancar lah. Okay. Dan sempat juga saya buat dengan NIM tu hari, tukar standardizekan dia punya hose jadi warna biru. Walaupun tak kelakar lah, bila lama-lama tengok macam kelakar pula. Tapi macam inilah dah siap.
So bila kita dah pakai link management ECU, sebenarnya airflow sensor ni tak pakai pun. Tapi sebabkan saya tak sempat nak buat apa-apa lagi, so ni masih maintain lah. Okay. Dalam ni so far yang saya boleh tunjuk, saya ada Koyo punya radiator. Okay. Dengan radiator cap ni semua. Lepas tu engine oil punya cap ni semua. So far untuk ni semua part dalam engine ni itu sajalah. Okay. Lain semua tak ada apa pun. Serat bar ni pun standard datang. Ada fuel regulator, okay, untuk tune tu hari tu. Lepas tu dan itu sajalah. Masa tune tu hari pun awal ada cakap dengan saya punya masih maintain twin turbo. Okay, dia punya intake tu semua masih standard lah. Dan menggunakan actuator. Kereta ni tak ada wastegate lagi tak ada wastegate. So cakap pasal turbo tadi, awal kata turbo saya dah ball bearing dah ball bearing. So no wonder lah kereta ni boleh pergi dekat 400 HP. Okay. Dan kereta ni ada ada blow off. Tak tahulah korang nampak tak nampak dalam tu, ada blow off G-ready dalam tu. Lampu pun tak bawa. Bukan tak bawa, memang kat rumah pun, tapi malah nak ambil. Dalam tu ada blow off. Okay. So ini saya sembang pasal enjin. Enjin memang saya tak ada buat apa pun. Perancangan kononnya untuk enjin ialah bawa keluar enjin ni, nak overhaul, sambil tu nak check lah. Dalam masa yang sama nak buat kemaskan wiring, mungkin nak tak wire lah. Dan perancangan saya ni nak tukar, sebab ni dah coklat dah buruk lah. Ini spare tank untuk radiator pun dah buruk. Ini konon semua nak tukar jadi baru lah, nampaklah kemas. Banyaklah sebenarnya plannya untuk enjin ni, tapi itulah saya cakap, benda tak sempat nak buat. Saya harap untuk owner baru, tolonglah buat enjin ni semampu ataupun secantik yang korang boleh. Alright. Lepas tu okey, benda yang paling penting saya nak tunjuk. Ni dia. BNR 34 dia bukan ketuk ke apa ni, memang ori. Yang kat sini pun sama. Okey. BNR 34. Dia bukan ER, dia bukan ENR, dia BNR. Okey. BNR ialah untuk GTR, ER untuk GTT 2 wheel, ENR untuk GTT 4 wheel. Okey. Itu saja untuk kelas kita hari ni. So rasanya saya dah cover habis lah kereta ni, daripada bahagian luaran, bahagian dalaman dengan bahagian enjin semua saya dah habis cover. Andai kata saya ada terlepas pandang, okey, part-part lain yang saya tak sebut, korang letak dalam komen lah. Mungkin saya boleh selit-selitkan lagi akan datang kan. Okey. Macam korang semua tahu, harga BNR 34 sekarang makin mencanak-canak. Mungkin atas permintaan seluruh dunia, bukan Malaysia je, seluruh dunia. Harga seluruh dunia. Macam kalau korang perasan dekat dalam Facebook GTR Registry, baru-baru ni Skyline Camry Skyline Camry tu, dia kalau time pengeluaran dia dulu, dia paling tak laku sebab permintaannya hanya ada 197 biji sahaja. Okey, sebabkan demand tak tinggi, sebab tu banyak tu je dia keluarkan. Tapi hari ni, okey, pecah rekod dunia, kereta tu dijual dengan harga 540,000 USD. Kalau convertkan dengan duit Malaysia dah dekat 2 juta lebih. Gila Skyline tahun 70-an So, tapi kalau BNR 34 pula, baru-baru ni dekat auction pun tinggi juga. Itu hari Midnight Purple 2 dijual dengan harga 1.3 juta setelah di-convert duit kita. 1.3 juta untuk kereta standard So, kereta ni tak adalah standard mana pun. Dia untuk luaran dalaman dah siap. Yang standard hanyalah enjin saja. So untuk Malaysia punya market pula, dalam mudah ada sebiji lah saya pasal tu hari, warna hitam dekat Sabah, dia buka 550,000. Basically dia ada barang performance, 550,000 dia buka. Lepas tu baru-baru ni kawan saya menjual dan seorang lagi kawan saya membeli GTR R34 dengan 450,000. Tapi dengar cerita kawan saya tengah shopping barang-barang BNR dah dekat 200,000 dah. So daripada 450,000 campur dengan barang-barang untuk restoration lagi,
dah jadi 6,5 dah kereta dia. Itu kalau ikutkan banyak lagi dia nak kena keluar tu. Tapi untuk korang-korang kat luar sana, kalau berminat dengan kereta saya, harga yang dipinta hanyalah 590 sahaja. Okey. Dia tak tinggi, dia tak rendah, dia sedang-sedang saja. Dengan macam saya cakap lah, kereta ni kalau korang beli, korang dah tak payah buat apa dah, luaran dengan dalaman. Untuk korang yang bukan speed hunter, bukan pecinta kelajuan, inilah kereta dia. Sebab dengan berbekalkan 400 horsepower pun dah cukup dah. Okay, twin turbo, 4 wheel, apa lagi korang nak? So, itu saja. Okay, tak ada benda lagi nak cerita. Sebab cerita banyak-banyak kan menangis pula kat sini. So, kita review baliklah kereta ni. Okay, kereta ni untuk dijual dengan harga RM590,000. Pergi semua seadanya, tak ada buka, tak ada apa. Sebab itulah saya buka harga situ, kita tak copy apa-apa barang pun. Alright. Dan saya harap korang jangan lupa share lah video ni, okey? Jangan lupa share. Patutnya benda ni saya cakap pada awal, tapi sebabkan terlalu emosinya nak bercerita pasal kereta ni, saya terpaksa cakap sekarang. Okey, korang jangan lupa share, follow, subscribe, tekan batang kepala otak dia. Tekan butang loceng untuk notifikasi video-video akan datang. Tapi itulah, kalau cerita pasal video-video akan datang tu, tak tahulah bila lagi boleh buat video pasal kereta ni. Okay? Tapi itulah, saya nak mohonlah kat korang juga, kalau lah kata kereta saya ni terjual, okay? Korang janganlah dah tak nak kawan dengan saya, kan? Saya buat benda ni pun untuk meneruskan hidup je. InsyaAllah korang doakan saya, kalau ada rezeki saya nak juga cari balik kereta ni. Okay? Mana nak tahu akan datang kan, kalau saya dah jual kereta ni, korang nak tengok konten pasal Raptor pula kan. Nanti saya sembang pasal Raptor. Mesti ada juga yang minat Raptor kan. Saya pun tak pernah cerita pasal Raptor saya ni. Nanti lepas konten ni, kita cerita pasal Raptor pula. Alright. So, lagi sekali, saya nak ucapkan terima kasih banyak dekat korang semua kan, yang mula support saya daripada awal. Okay, daripada awal kat Instagram, first video saya keluar kat galeri kereta, lepas tu keluar dekat Mekanika, keluar dekat No Equal, keluar kat Roda Panas, sampai ke hari ni. Okay, terima kasih untuk korang yang sentiasa support saya daripada dulu sampai sekarang. Saya harap kalau terjualnya kereta ni, kita masih boleh berkawan. Okay, sebab saya berkawan atas dasar motorsport lah. Okay, motorsport tu tak kejam, tak resi pun, korang je resi. Jangan pilih bulu. Walaupun kereta berada tu tak laju kan, korang jangan tunjal-tunjal dia. Walaupun kereta dia boleh pergi sampai 17 sekalipun, korang jangan tunjal dia kan. Korang jangan tunjal dia. Okay, alright, kita bertemu lagi di video akan datang kalau ada rezeki. Okay, Assalamualaikum, selamat tinggal.